Share soalan. Boleh nampak kan? Okey. Ni Arif ada. Arif. Ya, silakan. Soalan satu belum bincang ya, Belum. Semua soalan ni tak bincang lagi. Okay, untuk soalan satu, the net force on an object along the direction of motion is proportional to the object's displacement and in the opposite direction, or F equal to negative kx is the definition of Hooke's law. Okay, Hooke's law. Right, teruskan. Next. Okay, next soalan nombor 2. The blank is the maximum displacement moved by a point on a vibrating wave measured from its equilibrium position. Jawapan dia amplitude. Yes, correct. Amplitude. C. Okay, number 3. Number 3, which of the following statements is true concerning an object executing simple harmonic motion? My answer is D. The object's velocity is 0 when its acceleration is a maximum. Okay, boleh terangkan sikit macam mana boleh dapat D tu jawapan dia? Sebab kalau acceleration kita dah maximum, velocity memang auto 0. Memang confirm 0. Sekali lagi macam mana? Kalau objek tu dia dah acceleration dia dah maximum, velocity dia akan 0. Dia tak boleh dah increase lagi. Tentu ke? Okay. Yang biasanya kita faham kalau constant acceleration dan barulah velocity 0 kan? Betul tak? Kalau constant acceleration baru ataupun constant terbalik. Constant velocity barulah acceleration 0. Sekarang ni dia bagi tahu jawapan awak, the object velocity is 0 when its acceleration is maximum. Okay, acceleration maximum. Macam mana kita boleh dapat velocity to 0? Rasa-rasa? Sebab acceleration dia dah maximum. Okay. Kalau ikutkan, kalau kita gunakan equation acceleration maximum bersamaan dengan A equals to A omega squared. Betul tak? A omega squared. Itu untuk maximum acceleration. A equals to amplitude. Okay, acceleration equals to amplitude omega square, A omega square. Itu dia punya kalau maximum acceleration. Maximum acceleration kan. Tapi dalam tu kita tidak ada mention mengenai velocity. Tapi betul jawapan dia D jawapan dia D. Okay, next. Nombor 4, complete the following statement. In order to increase the frequency of the motion, one would have to, saya jawab B, decrease the mass of the block on the end of the spring. Sebab berdasarkan formula frekuensi sama dengan 1/2 pi darab kecil kuasa K/M. Bila mass dia berkurang, so frekuensi dia pun bertambah. B Okay. B. Alright. Betul jawapan dia. Okay, number 5. Which one of the following statements concerning waves is false? Okay, saya jawab E. A transverse wave is one in which the disturbance is parallel to the direction of travel. Okay, sebab apa E? Sebabkan dia kata dia parallel, sedangkan dia perpendicular. Itu jawapan saya. Which one of the following statement concerning wave is false? Jawapan kamu, a wave can have both transverse and longitudinal components. Okay. Bukan. Jawapan saya E. E. A transverse wave is one in which the disturbance is parallel. The disturbance is parallel to the directions. To the direction of travel. Transverse is one of the disturbance, sepatutnya perpendicular.
perpendicular. Okay, betul jawapan dia E Kalau A salah tadi. Sebab A jawapan dia betul lah. Dia nak cari yang salah Okay. Teruskan. Untuk structure. Boleh nampak tak? Ya, boleh. Jadi untuk soalan 1, dia ada bagi maklumat spring constant, dia bagi maklumat mass. Lepas tu dia minta panjang compression spring tu. Jadi untuk jawapan saya pakai formula K equals to F over X. Lepas tu F kita boleh gantikan dengan mg. Jadi K tu sebab dia bagi 1.46 kilonewton per meter. Jadi saya tukarkan dia jadi newton per meter. Lepas tu maklumat lain saya isi. Lepas tu untuk cari X dia dapat dalam meter. Jadi saya tukar dalam sentimeter dapat 1.54 cm. Okay. Cuma kalau nak tulis equation tu tulis elok-elok. Maksud dia jangan tulis K sama dengan F over X. Tulis equation dia F equals to KX. Lepas tu baru kamu tukar macam tu ya. Okey sir. Okey. Jawapan dalam meter atau sentimeter, yang penting SI unit. Yang dalam sentimeter tu sekadar nak bagi sama dengan jawapan yang diberi. Kalau tak jawapan dalam meter pun memadai. Okey sir. Next, number 2. Hello? Okay. Nombor 2, a 0.25 kg block attached to a light spring oscillate on a frictionless horizontal table. The oscillation amplitude is A equals to 0.125 meter and the block move at 3 meter per second as it passes through equilibrium at x equals 0. A, find the spring constant K. So, sini saya tulis dulu dia punya information M, A dengan B ni. So, saya samakan dengan potential energy sama dengan kinetic energy. Sebab yang mana butuh KA squared ni, dia ni bila dekat maximum displacement tu. Yang dekat 0.125 meter tu. Atau yang mana butuh MV squared ni, dia bila dekat x equals to 0 ni. So, sebab dia dua-dua sama, so saya bawa dia ke sini. Saya jadikan K as a subject. So, dapat 144 Newton per meter. Dia bukan sama tapi kita macam mana kita cakap dia kan that one is satu potential energy, satu lagi kinetic energy. Potential energy half KA square. Sebenarnya half KX square tapi sebab X tu displacement dia maximum, so kita ambil amplitude. Lepas tu kita gunakan A, half KA square sama dengan tadi kita nampak dia mesti kalau energy tu mesti energy initial equals to energy final. Right? Macam kamu buat dululah MGH sama dengan half MV square. Kan macam tu. So ini pun sama lah konsep dia, cuma dia sepatutnya adalah KE plus PE initial sama dengan KE plus PE final. Itu yang penuh dia. Lepas tu orang ni kosong, sama sini kosong, tinggallah yang terakhir half KE square dengan half MV square. Okay. B, calculate the total energy of the block spring system. So total energy is equals to potential energy maximum dengan sama juga dengan kinetic energy maximum. So boleh guna dua formula, guna salah satu formula pun boleh tak? Kalau saya guna potential energy maximum punya formula 1/2 Ka squared. So 1/2 darab 144 darab 0.125 squared. So dapat 1.13 joules. Okay. Ada try dengan formula lagi satu ke? Tak. Ya, kinetic energy saya tak. Tapi sepatutnya kalau siapa yang gunakan half MV squared pun akan dapat jawapan yang sama.
Okay, next. Okay, C, find the block speed when x equals to A/2. So, energy initial sama dengan energy final. So, energy initial tu yang bila dekat hujung tu, yang dekat A equals to 0.125 meter tu. So, energy initial, KE plus PEG ni, PEG ni potential energy gravitational. Plus dengan potential energy of spring. So, kinetic energy ke initial tak ada, potential energy gravitational balloon 0. Tapi yang ada potential energy of spring je, 1/2 Ka squared equals to energy final dia, kinetic energy plus potential energy gravitational dengan potential energy of spring. Energy final dia ada kinetic energy dengan potential energy of spring tapi tak ada potential energy of gravitational. So dapat 1/2 Ka squared equals to 1/2 mv squared plus 1/2 Ka squared. So saya jadikan V ni as a subject. So dapat 2.6 meter per second. Okay, Lepas very saya nak good. masuk Okay, itu yang sepatutnya kamu tulis. Maksud dia kita tulis dalam conservation of energy. Nak bentuk dia yang penuh. Baru kita faham, okay, ni ada yang kosong, ada yang tak ada, tinggal. Macam tu. That's why benda-benda macam ni penting tau, sebab nanti kita dah terbiasa guna KE sama dengan PE. Kinetic energy sama dengan potential energy. Sedangkan dia boleh jadi ada separuh-separuh. Ada yang macam contoh ni lah. Kan kalau kita tengok yang final dia ada kinetic energy, ada potential energy of the spring. Ada dua-dua sekali. Okay, next. Thank you, Shazwan. Okay. Sekejap, sir. Nampak ke? Dah. Baru keluar. Okay. Untuk question 3. Question dia, a student stretches a spring, attaches a 1 kilogram mass to it and releases the mass from rest on a frictionless surface. The resulting oscillation has a period of 0.5 second and an amplitude of 25 centimeter. Determine A, the oscillation frequency. So kita guna frekuensi punya formula, F equals to 1/T. T is period. So daripada period yang dia bagi 0.5, kita 1/0.5 second akan jadi 2 Hz dia punya frekuensi. Untuk B pula dia tanya spring constant. Spring constant is K. Jadi kita guna formula frekuensi juga, F equals to 1/T. Tapi T period ni pun equals to 2 pi square root M/K. Lepas tu kita substitutekan T tu dalam formula ni, akan jadi F equals to 1/2 pi square root K/M. Jadi kita gerakkan K jadi dekat sebelah kiri je. So akan jadi 4 pi squared F squared M. Jadi kita substitutekan frekuensi yang kita dah cari dengan mass dia. Jadi spring constant ni akan dapat 158 Newton per meter. Okay. Untuk C pula dia question dia tanya speed of the mass when it is halfway to the equilibrium position. Jadi kita tahu amplitude is the maximum displacement
from equilibrium position. So maksudnya mass tu dah bergerak halfway daripada amplitude tu. Jadi kita boleh cari dia punya displacement akan jadi A over 2. Jadi kita substitutekan dalam speed punya formula square root K over M A squared minus X squared. Jadi kita substitutekan X displacement akan jadi A over 2. Jadi saya simplifiedkan dulu dia punya formula ni. Jadi 3A squared jadi square root 3A squared K over 4M. Lepas tu masukkan nilai A 0.25 dengan nilai K yang kita dah cari tadi akan dapat 2.72 meter per second. Okay, Afrina, untuk soalan C ni, macam mana kamu dapat V sama dengan square root of K over M A square minus X square tu? Maksud saya, adakah itu kamu ambil daripada buku straight away? Ataupun kamu dapat daripada mana-mana, yalah. Daripada buku. Daripada buku Okay. Satu, bila masuk daripada buku nanti, tak semestinya, macam mana cakap kita mungkin tidak boleh dalam exam sebenar nanti, kita mungkin tak boleh nak ingat kalau equation yang macam ni. Sebab ini salah satu equation yang melibatkan speed. Sedangkan speed ada banyak equation, ada speed of wave, speed of yang awal-awal kita dah belajar dulu. So ini adalah salah satu speed untuk kita dapatkan speed of mass yang berkaitan dengan simple harmonic motion. Okay. So untuk lebih kepastian, for sure equation ini tidak ada di dalam appendix. Dan macam kamu cakap tadi, dia ada dalam buku. Bila ada dalam buku, maksud dia bila tak ada dalam appendix, maksudnya equation ni tidak ada dalam senarai equation yang sepatutnya digunakan. Bila kamu guna equation ni, maksudnya kamu refer buku lah kan. Sedangkan untuk final nanti, macam mana nak buka buku? Contohlah kalau kita ada face to face kan, face to face ke, sepatutnya kalau kamu berada di rumah, kamu tak boleh buka buku lah kan, dan kamu kena hanya depend kepada appendix tadi. Tapi bila macam ni, maksud dia you need to come out untuk solve masalah ni, kamu kena come out dengan satu equation tu yang boleh kamu derive sehingga kamu dapat 2.72 ni. Saya tahu itu satu benda yang orang kata berbanding kita nak hafal equation ni dengan satu lagi kita samakan dia. Contoh dia, kita keluarkan equation, semua kena dengar half KA square bersamaan dengan half MV square campur dengan half KX square. Tapi dekat X itu kita gantikan dengan A per 2. Equation dia half KA square sama dengan, sebab ini equation yang penuh. Okay, equation penuh tu maksud dia daripada keadaan dia maximum displacement, okay, sehingga dia half dia. Jadi masa dia half, dia sedang bergerak. Bila sedang bergerak, dia ada kinetic. Kinetic tu ialah half mv squared. Lepas tu dia ada lepas tu, tapi dia bukan sepenuh, dia bukannya penuh sampai, dia separuh saja. Bila separuh saja, maksud dia ada kinetic energy dan ada juga potential energy. Potential energy tu separuh daripada amplitude dia, half kan. Sebab itulah A per 2. Okay, A per 2. So daripada equation itulah baru kita hasilkan jawapan 2.72. Okay, boleh Afrina? Faham ke? Yeah. Faham. Okay. Bukan tak boleh, boleh lah, bagus lah kalau kamu dapat keluarkan equation macam tu. Cuma saya lebih fikirkan untuk final nanti. Final nanti kan kita tak boleh nak refer buku kan. Sedangkan dalam appendix tak ada equation tu. So kita nak refer mana? Jadi kita kena derive sendiri. Okay. Okay. Next. Thank you, sir. Alright. Number 4. Okay, number 4. Contohnya kat sini 2 kg object. So maksudnya ini M dia 2. Okay, lepas tu force constant 5 Newton per meter.
Maksudnya ini K dia. Lepas tu objek tu displace 3 meter to the right. So ini ini A dia. A dia sama dengan 3 from its equilibrium position. Okay, lepas tu and then release initiating simple harmonic motion. Okay, lepas tu soalan dia, what is the force acting on the object? Ini 3.5 second. Ini time dia after it is released. So pakai formula F equals to negative Kx. Lepas tu X tu kan dia sama dengan A cos omega T. Omega tu pula sama dengan square root of K over M. Jadilah macam ni. Okay, lepas tu masukkan dalam dia punya equation ni, dapat negative 11 Newton. Lepas tu dia kan negative, jadi maksudnya dia punya force tu directed to the left. Yes, very good. Okay, lagi B. Okay, B. How many times does the object oscillate in 3.5 second? Pakai equation ni, N equals to delta T over T. T ni sama dengan 2 pi square root M over K. Okay, lepas tu ini dia punya time dia. Lepas tu masukkan dalam equation, dapatlah 0.881. Okay. So masa nak buat soalan ni, bila kita gunakan formula, contoh dia untuk soalan A cos omega T tu perlu dibuat dalam radian ya, radian mode, betul tak? Betul. Kan 3 cos square root of 5 per 2 kali square root of 5 per 2 kali 3.5 kali 5 kan. X tu ialah dalam radian. Sebab cara nak dapat negatif 11 lepas tu baru kali dengan 5. Okey. Sebab F saja tak ada masalah. F okey, tapi X tu nak calculate X tu mesti dalam radian. Okay, dan ini how many times does the object oscillates? Itu dia gunakan tempoh masa, total time, divide with the period. Okay, divide with the period. Period maksudnya berapa kali pusingan yang dia buat. Berapa kali pusingan tu frekuensi kan. So, per macam seolah-olah frekuensi kali dengan time lah. Frekuensi kali dengan time. Okay, next. Sekejap. Ada Iman tanya macam mana boleh dapat W sama dengan square root of K over M. Itu memang ada lah. Memang ada equation tu. W sama dengan square root of K over M. Dia start dengan benda tu dulu. Dia sebenarnya K over M tu dia W bersamaan dengan 2 pi over period. 2 pi over period. Okay, period pula bersamaan dengan 2 pi M over K. Daripada situ dia derive untuk dapatkan square root of K over M. Okay, itu dia dapat. Boleh Aiman? Okay, next, number 5. Okay, so 5A dia tanya length of pendulum kalau period dia tu 1 second. So saya guna equation T sama dengan 2 pi square root L over G. So L ni sama dengan, so saya pindahkan L. Lepas tu saya masukkan maklumat T dia 1.0 seconds. G dia 9.8 meter per second. Lepas tu saya kira-kira dapat 25 cm. Untuk B, dia tanya apa tu kalau dekat Mars. So saya guna yang sama macam A ni. Saya dapat 9.4 cm. Untuk C,
dia nak mass spring ni kalau period dia 1 seconds. So saya guna equation T sama dengan 2 pi square root M over K. Lepas tu saya pindahkan M. Lepas tu saya masukkan maklumat yang 10 seconds ni sebab dia kata a spring with force constant tu 10 Newton per meter. So saya dapat 0.25 kilogram. Dan untuk D pun saya buat benda yang sama macam C. Okay. So untuk jawab soalan B, kalau siapa-siapa yang tertanya apakah G untuk mass dia dah bagi kat atas tu 3.7 ms negative 2. Okay, dia dah bagi saya. Okay, teruskan number 6. Boleh nampak ke? Yap, silakan. Soalan 6. The sinusoidal wave shown in figure P1341 is travelling in the positive x direction and has a frequency of 18 Hz. Find the A amplitude. So dia bagi jumlah puncak dengan lembangan ni 8.26. So kita kena bahagi 2. Dapatlah amplitude 4.13. Kalau B, dia nak panjang gelombang. Tapi ni dia bagi separuh daripada panjang gelombang. So kita kena darab 2. Dapatlah panjang gelombang 10.4. Kalau C, dia nak tempoh. Kita guna formula frekuensi 1/T. So kita alihkan. Kita masukkan frekuensi yang dia bagi tu 1/8T. Dapatlah 5.56. Darab 10 kuasa negatif 2 seconds. Yang D, dia nak speed of the wave. Kita guna formula V sama dengan F lambda. So kita dah dapat panjang gelombang dengan frekuensi dia dah bagi. Kita masukkan je and then dapatlah laju gelombang. Okay, straightforward saja soalan. Ada masalah. Okay. Terusnya nombor 7. Nampak tak? Ya, nampak. Nombor 7. A string is 50 cm long and has a mass of 3 grams. A wave travels at 5 meter per second along this string. A second string has the same length but half the mass of the first. If the two strings are under the same tension, what is the speed of a wave along the second string? Lepas tu saya keluarkan maklumat yang pertama, dia punya mass, dia punya panjang, mass dengan V. Lepas tu yang kedua saya keluarkan panjang dia sama, mass dia half daripada mass yang first. Ya, Syafiqah besarkan sikit boleh tak? Kecil lah. Kamu zoom sikit. Thank you. So yang V kita nak cari. Untuk cari V, kita guna formula V square F per mu. Tapi F untuk V2 kita tak ada. Tapi dia dah cakap dia punya tension dengan first sama. So kita cari F yang first. Untuk cari F yang first, kita kena cari mu yang first dulu. Kita masukkan dalam formula M per L. So M dia 3 per 50 cm. So dapat 0.06. Lepas tu masukkan dalam formula F, V kuasa 2 darab mu. So V dia 5 kuasa 2 darab dengan 0.06 dapat 1/5. Lepas tu cari mu yang kedua, M per L, dapat 0.13. Masukkan F dia sama dengan F1, 1.5 per 0.03 square root.
dapat 7.07 meter per second. Okay. Menggunakan kadaran yang sama Alright. Ada masalah? Betul. 7.07 meter per second. Okay. Next. Okay, jadi untuk question 8, two babies placed into different spring swings which have same spring constant of 7.5 Newton per meter. The weights of baby A and baby B are 29.62 Newton and 71.68 Newton respectively. So A, calculate the oscillation period and frequency of both babies. Jadi untuk soalan 8 ni saya list dulu semua maklumat yang diberi, spring constant 7.5 dan weights untuk baby A dan baby B. Lepas tu dia minta period, jadi saya gunakan formula period iaitu time equals to 2 pi square root mass per spring constant. Tapi untuk cari mass kita tidak tahu, jadi daripada weights yang diberi untuk baby A dan baby B, bahagikan dulu dengan gravity iaitu 9.8. Lepas tu dapat mass untuk both babies. Lepas tu baru boleh cari period dia, dan untuk oscillation period untuk baby A saya dapat 4 second, dan untuk baby B saya dapat 6.2 second. Then dia minta lagi frekuensi untuk both babies. Jadi saya gunakan formula frekuensi iaitu frekuensi equals to 1/time. Jadi saya gunakan balik oscillation period tadi dan masuk saja 1/4 di sini dan equals to 0.25 Hz untuk baby A, sama juga dengan untuk baby B 1.1 per 6.2, dan saya dapat 0.16 Hz untuk baby B. Itu untuk A. Kalau untuk B, if the swings start at 5 cm below equilibrium for both, what will be their position at 6.4 seconds? Jadi untuk B saya guna formula position iaitu position equals to amplitude cos in bracket 2 pi over T times with time. Tapi saya tidak pasti kalau formula yang saya guna ini betul atau tidak, sebab jawapan untuk baby A saya dapat lain daripada jawapan yang diberi. Tapi untuk position of baby B saya dapat jawapan dia 0.05 meter. Okay, untuk soalan A tak ada masalah. Untuk soalan B ni kamu kata tak pasti Tapi kalau tengok jawapan dia tu, okay, satu dapat if the swing starts at 5 cm below equilibrium for both. Okay, below equilibrium maksudnya dia start daripada ni, lepas tu baru dia naik atas kan. Okay, what will be their position at 6.4 seconds? Okay, kalau kita tengok untuk case yang pertama, dia tidak mention apa-apa mengenai time. Tetapi dalam maksud dia dalam equation yang dalam part B ni kita kena pakai, sebab dia nak position kan. Jadi kita kena pakai X equals to A cos omega T. A cos omega. Omega ialah against 2 pi over T kan. 2 pi over T. Dalam kes ni kita pakai 2 pi over T lah, sebab kita tak ada mass dengan K. Ataupun kamu nak guna square root of M over K pun boleh. Tak ada masalah pun boleh So dikalikan dengan 6.4 second. So kalau tengok jawapan dia, sepatutnya yang part A tu, yang untuk X number 1, which is X1 tu ialah baby A lah kan. Okay. Yes. Untuk baby A tu sepatutnya dia akan dapat sekejap.
Soalan dia musim spring. Betul lah tu. Betul lah jalan gila tu. Betul dah. Okay. Dua-dua dapat lebih kurang jawapan dia kan. Lebih kurang jawapan dia. Satu 0.049, satu lagi 0.05. Lebih kurang. Okay. Okay. Betul ya? Thank you, sir. Right. Okay. Next. Habis dah? Okay. So done. Okay. So hari tu untuk tutorial 8 settle. Untuk tutorial 9 ada soalan yang kita tak habis discuss sebenarnya. Ke ada? Saya rasa dah discuss semua soalan.